على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu program ilmu, majlis ilmu yang dianjurkan oleh Thaqafah Center. Moga-moga insya-Allah kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam suasana kita nak membicarakan satu topik yang berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sama-sama kita nak tadabbur bersama, iaitu yang berkaitan ayat-ayat hijrah. Itu tajuk kita insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, kalau sesiapa mempunyai persoalan, perbincangan, insya-Allah kita akan buka ruang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ada sebarang persoalan-persoalan yang nak bertanya, ataupun sama ada yang berkaitan dengan tajuk kita ataupun yang di luar tajuk pun boleh, insya-Allah kita akan buka ruang seluas-luasnya. Yang pentingnya kita nak sampai kepada satu matlamat untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat suci Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan hijrah. Itu yang terutamanya lah yang kita nak bincang pada kali ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya kalau kita nak bincang ayat Al-Quran tentang hijrah ni, banyak juga sebenarnya. Cumanya kita mungkin ambil beberapa ayat Quran sahaja yang untuk kita dapatkan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kalau saya nak sebut secara ringkas lah, secara ringkas, ayat-ayat tentang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, antaranya dalam surah Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-10. Itu ada dibincangkan tentang hijrah. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ini ada kaitan juga sebenarnya dengan hijrah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul, katakan, qul ya ayuhan nabi, katakan wahai nabi, li'ibadiyal mu'minin billah, kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya mereka ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu, kepada Allah Ta'ala. Taqwa bagaimana? Bita'atihi wajtinabi ma'asiyatih. Taqwa kepada Allah Ta'ala dengan taat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah, dan juga meninggalkan segala maksiat, segala larangan Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, bagi mereka yang melakukan kebaikan di atas dunia ini dengan ibadat kepada Allah, dengan taat kepada Allah, maka mereka akan mendapat kebaikan di hari akhirat, iaitu dengan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, di dunia pun dapatkan kebaikan juga. Di dunia ni maka akan diberi nikmat-nikmat yang berpanjangan, rahmat daripada Allah Ta'ala. Sama ada rezeki dalam bentuk kesihatan ke, rezeki dalam bentuk pertolongan Allah Ta'ala, dan pelbagai lagi. Dan Allah Ta'ala sebut bahawa ardullah wasi'ah, bumi Allah Ta'ala luas. Luas untuk apa? Untuk berhijrah.
Berhijrah dalam keadaan untuk memastikan kita melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan agama. Dan mereka yang sabar dalam melakukan perkara tersebut, Allah Ta'ala akan memberi pahala atas kesabaran mereka di hari akhirat dengan tiada batasannya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala memberikan pahala di atas kesabaran mereka dalam melakukan hijrah itu, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu, dengan tiada batasannya. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Itu contoh, saya bagi contoh tentang hijrah. Tapi sebelum saya nak sebut tentang secara terperinci berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hijrah ini, secara lebih lanjut lagi, kita nak tahu dulu apa itu hijrah. Biar kita faham dalam konteks apa definisi terlebih dahulu. Ta'rif. Hijrah tu apa sebenarnya? Hijrah ni, bahasa mudah kita sebut pindah lah, pindah. Pindah, berubah. Itu semua hijrah lah. Jadi, itu satu perkara. Iaitu, hijrah itu boleh kita sebut dari sudut bahasanya lah, lughatan. Dia dalam apa-apa perbincangan ulama, sebelum kita bincang sesuatu dengan lebih lanjut, kita akan lihat dia punya definisi ataupun ta'rif dia lughatan wastilahan, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa ni, hijrah berasal daripada bahasa Arab lah. Walaupun kita sudah dimelayukan hari ni, dalam bahasa Melayu pun kita guna sebagai hijrah juga kan. Sebagai bahasa Melayu kita guna sebagai hijrah juga. Tetapi dia asalnya adalah bahasa Arab lah. Iaitu hajara. Hijrah ni hajara. Kita tak ada lah bahasa kita hajara. Sebab bahasa Arab ni, dia panggil root word dia. Root word ni mana kata akar dia. Kata akar dia ikut mazhab juga. Dia ada mazhab juga. Dia bukan fiqh je ada mazhab. Bukan akidah je ada mazhab. Bahasa Arab pun ada mazhab. Iaitu mazhab yang masyhur, mazhab Kufah dengan Basrah. Mazhab Kufah dengan Basrah. Kalau mazhab Basrah, dia punya root word dia, asal perkataan dia, dia merujuk kepada masdar, kata terbitan. Kata terbitan, maknanya hajrun. Hajrun. Tapi kalau Kufah, mazhab Kufah, dia melihat kepada fi'al madhi. Kata akar dia. Fi'al madhi ni apa pula kan? Kita sebutlah sikit, mungkin tuan-tuan yang berada dalam kuliah-kuliah tafakuh ni, biasanya dah familiar dengan bahasa Arab sikit sebanyak kan? Dah belajar bahasa Arab, fi'al madhi, fi'al mudhari', fi'al amar. Kan? Jadi, fi'al madhi tu kita tahulah, fi'al madhi ni apa? Past tense. Past tense. Jadi, kalau mengikut mazhab Kufah, perkataan, satu perkataan itu, kata akar bagi setiap perkataan bahasa Arab, dia refer kata akarnya kepada past tense. Kepada past tense, iaitu fi'al madhi. Jadi, maknanya, kalau hijrah itu daripada hajarah lah. Daripada hajarah. Itu past tense dia fi'al madhi. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Jadi, makna hajarah ni apa? Maknanya berpindah. Berpindah ni sama ada berpindah tempat, berpindah keadaan, berpindah sifat, semua dipanggil sebagai hijrah. Baik. Dalam makna lain daripada hajarah ni, kita sebut tadi hajarah ni, hijrah daripada hajarah kan. Hajarah ni membawa pindah. Pindah. Sama ada pindah tempat, pindah keadaan, pindah sifat. Okey. Hajarah juga, makna lain dia adalah memutuskan hubungan antara dirinya dengan sesuatu. Putus hubungan dengan sesuatu. Jadi sebenarnya dia related juga, dia dekat mengait juga dengan berpindah tu. Bila dia memutuskan hubungan dengan sesuatu, contohnya, dia memutuskan untuk berpindah. Jadi dia akan meninggalkan tempatnya. Kalau nak pindah tempat kerja contohnya, begitu juga. Menyebabkan dia meninggalkan office dia, menuju ke tempat yang baru. Contoh. Jadi, dia memutuskan satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu maksud hijrah dari sudut bahasa. Lughatan. Lughatan.
Yang keduanya, hijrah dalam konteks makna syar'i. Ini istilah lah. Macam kita sebut bahawa setiap ta'rif itu dia ada lughatan wastilahan. Dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Baik. Dari sudut istilahnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maksud hijrah ialah berpindahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu maksud dia. Hijrah. Itu yang kita sebut tuan hijrah ni. Kita kena ingatlah hijrah Nabi dan para sahabat. Yang dinasyidkan. 1 Muharram detik permulaan. Perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dengan keimanan, dengan apa tak ingat aja. Dengan keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa untuk menegakkan Islam tercinta. Baik, tentang apa yang saya nak sebut ialah, itu nasyid. Ya, dulu famous lah nasyid tu bila sama Mak Hijrah ni. Kadang-kadang daripada nasyid ni, orang confuse. Confuse apa? Dia ingat hijrah Nabi itu bulan Muharram. Sebab kita sambut tahun hijrah ni bulan Muharram. Kan? Dia pun ingat bahawa hijrah Nabi itu bulan Muharram. Tidak. Bukan. Hijrah Nabi ini, Nabi keluar dari rumah pada penghujung Safar. Dan Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Mula-mula Nabi keluar penghujung Safar tu, Nabi duduk di Gua Thur dulu 3 hari. Nabi duduk di Gua Thur 3 hari. Bersama dengan Sayyidina Bakar As-Siddiq. Yang Allah rakamkan dalam Quran, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berada dalam gua. Baik. Idh qala li sahibi la tahzan. Ketika mana Nabi berkata ataupun menyatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan sedih, jangan duka cita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini satu motivasi jugalah. Dalam hijrah ni kena ada motivasi, tuan-tuan. Dalam hijrah ni kena ada motivasi. Nabi memberi motivasi kepada Sayyidina Abu Bakar supaya tenang, supaya jangan takut, jangan sedih, jangan duka cita. Sebab kita melakukan sesuatu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu Allah bersama kita. Sebab dalam hijrah ni ia memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Memanglah hijrah ni tuan-tuan susah payah, yang akan dihadapi tambah Nabi pula, sahabat pula. Lagilah mereka mempunyai kepayahan dan kesusahannya. Nabi sendiri nak diancam bunuh, bahkan dikeluarkan kita kata surat lah, dikeluarkan iklan lah. Wanted macam itulah kalau teman sekarang, wanted kan, akan diberi reward, hadiah ganjaran 100 ekor unta bagi mereka yang dapat menangkap Rasulullah SAW. Dan istilah sekarang dead or alive, hidup atau mati dapat tangkapnya, dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta, tuan-tuan, bayangkan kalau kira harga hari ni dah banyak mana. Kita tengok korban baru ni lah, lembu pun 5,000, 6,000 lah seekor. Itu hak biasa, ada lembu besar sikit pun mau 10,000 pada. Lembu, unta berapa ribu? Unta. Mau kadang 20,000 seekor. Unta. Kalau 20,000 seekor, tuan, kali dengan 100 ekor. Berapa? 20,000 kali dengan 100 ekor. 2 juta. Lebih kurang macam tu. Tawaran 2 juta untuk tangkap Nabi SAW, tuan-tuan. Ramai-ramai tu datang dekat Nabi ya, bagi ganjaran 2 juta. Itu dia. Inilah kita kata pengorbanan yang dihadapi. Kesulitan. Tapi Nabi memberi motivasi, iaitu idh qala li sahibihi, kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan duka cita, jangan risau, jangan bimbang. Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama kita. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita hijrah. Ni dalam konteks kita kuliah, kita pun satu penghijrahan juga. Dulu bersemuka, sekarang ni kita buat secara online sebagai contohnya. Jadi secara online ini merupakan satu penghijrahan. Kerana apa? Untuk memudahkan kita untuk melaksanakan sesuatu. Cumanya kita atas kita lah kita bagi perhatian ataupun tidak kepada kuliah kita. Kalau kita bagi perhatian dengan lebih, maka kita akan mendapat manfaat yang banyak.
Begitu. Walaupun secara online sekalipun. Sebab kita menggunakan teknologi. Mungkin kita tak dapat nak datang, orang duduk jauh-jauh nak bertemu, susah. Maka penghijrahan kita adalah bentuk apa? Dalam bentuk penyampaian. Penghijrahan bentuk penyampaian daripada bersemuka kepada online. Ini satu penghijrahan juga. Perlu pengorbanan juga sebenarnya. Tuan-tuan, apapun sebenarnya yang macam kita sebut tadi tentang hijrah ini. Hijrah ini dia merujuk kepada saya nak sebut tadi nasyid tadi, orang silap kan. Dia tengok nasyid ni bermula perkataan 1 Muharram detik permulaan. Okey, itu pertama. 1 Muharram. Perkiraan tahun Islam hijrah. Dia nak cerita bahawa 1 Muharram itu adalah perkiraan tahun Islam hijrah. 1 Muharram. Lepas tu ayat seterusnya. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Perkataan ini, ayat ini, dia tak ada kaitan lagi dengan 1 Muharram. 1 Muharram tu ialah perkiraan tahun Islam hijrah, 1 Muharram. Lalu ditafsirkan pula hijrah tu apa? Ayat yang kedua. Bukan nak beritahu hijrah tu tarikh 1 Muharram, tidak. Tapi nak beritahu oleh kerana 1 Muharram itu perkiraan tahun Islam hijrah, kemudian nak beritahu bahawa hijrah itu ialah perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu maksud hijrah. Jadi tak ada kaitan dengan 1 Muharram tadi. 1 Muharram itu lebih kepada pengiraan tahun baru saja. Adapun kita kata yang mana hijrah itu, perkataan hijrah itu, itulah yang merujuk kepada perpindahan Nabi dan umat Islam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan masyarakat Islam dan negara Islam di kota Madinah. Sebab waktu itu orang Mekah tak nak terima. Bahkan mereka hanya melakukan perkara-perkara yang menyakitkan sahaja. Menyakitkan Nabi, menyakitkan para sahabat. Dan mereka menyiksa. Tapi mereka tak nak kepada Islam. Mereka tak nak. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk memberitahu kepada para sahabat untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka berlakulah penghijrahan dengan tujuan mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarluaskan dakwah dan juga menjadikan Madinah itu sebagai satu tempat untuk dibina sebuah negara yang berpaksikan kepada tauhid, yang berpaksikan kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah negara Islam Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu hijrah dia merupakan satu, kita kata satu tonggak lah. Satu tonggak baru dalam sejarah dalam perkembangan agama Islam. Perkembangan Islam di seluruh dunia lah. Satu tonggak yang besar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu pertama sekali kita lihat kepada maksud hijrah. Dan hijrah itu sebenarnya dia berterusanlah dalam konteks kata Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau dalam konteks hijrah pindah tempat ke tempat ni secara asalnya tak berlaku lagi kan, sebab Nabi kata la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun niyah. Nabi kata tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah kan, kecuali hijrah yang berbentuk jihad dan niat. Tetapi dalam konsep yang lain, dalam konteks yang lain, ia disebut oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia kata hijrah itu tetap akan berlaku. Hijrah itu tetap akan berlaku yang melibatkan hijrah tempat ni. Hijrah tempat. Iaitu kewajipan hijrah dari Darul Harbi ataupun Darul Kufri, bukan Darul Kufri, negara yang kufur, ila Darul Islam, kepada negara Islam. Makna negara kufur tu apa?
satu negara yang tidak memungkinkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya nak semayang tak boleh, nak solat tak boleh, nak puasa tak boleh, nak buat agama, nak menegakkan agama tak boleh, dihalang, disekat dan sebagainya. Maka pada ketika itu sampai ibadat-ibadat asas pun tak boleh buat, dilarang, contohnya di sebuah tempat tertentu negara, maka pada ketika itu wajib untuk berhijrah. Maknanya konsep hijrah itu tak adalah wajib hijrah ke tempat yang lain, ke tempat yang kita boleh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh melaksanakan salat, boleh melaksanakan perkara-perkara wajib. Itu. Tetapi kalaulah kita di tempat kita itu dah boleh untuk kita melaksanakan amal-amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia tidak lagi menjadi wajib untuk kita hijrah tempat ke tempat tu. Dalam konteks tempat ke tempat tak wajiblah. Tetapi hijrah yang masih lagi diperlukan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata jihadun wa niyah. Jihad dan juga niat. Hijrah dalam bentuk jihad, dalam bentuk niat. Nawaitu kita, niat kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari rahmat Allah Taala. Niat itu adalah sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Dan juga jihad. Jihad ni apa? Jihad ni menggembelengkan seluruh usaha tenaga kita, kan, bersungguh-sungguh untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kepada soal ini, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, yang sebab kita nak banyak fokus kepada ayat Quran lah, kan? Hijrah ini kalau kita lihat, niat hijrah adalah untuk kita meninggalkan keburukan dan kita melakukan kebaikan. Itu hijrah ni, kita nak buat kebaikan. Maka dengan sebab itu tujuan hijrah juga mesti jelas, untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melakukan hijrah dalam konteks untuk sesuatu yang melibatkan keduniaan semata-mata. Sebab itu disebut di dalam hadis Nabi SAW juga. Sebab bila kita bincang tentang ayat Quran, kita tak dapat lari daripada perbincangan sunnah Rasulullah. Sebab hadis-hadis Nabi ini dia banyak menjelaskan apa yang terdapat di dalam ayat Quran. Bahkan kita kata menyatakan sesuatu untuk menjelaskan lagi maksud-maksud yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang bagaimana hijrah itu adalah untuk bertujuan kerana Allah Ta'ala. Itu merupakan satu kewajipan untuk kita berfikir. Apabila Nabi kata dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Cuba kita lihat hadis ni. Hadis ni Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang itu berasaskan apa yang dia niatkan. Jadi maknanya seseorang itu dia bergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu lidunya, kalau siapa-siapa yang hijrah dia kerana nak dapat dunia, yusibuha, dia akan dapat dunia. Awi mura'atin yankihuha, ataupun dia hijrah ini semata-mata nak kahwin dengan wanita, maka dia dapat kahwin saja. Jadi sebelum tu Nabi kata, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat pahala hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Itu kalau hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Tetapi kalau sesiapa yang hijrahnya kerana dunia, maka dia akan dapat dunia. Ataupun hijrahnya kerana wanita nak kahwin, maka takat tu dia dapat kerana wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih,
Dan hijrahnya itu bergantung berdasarkan kepada apa yang dia niatkan. Itu keadaan yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi maknanya hijrah itu mesti clear. Semata-mata nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan perkara ini dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Kita nak balik kepada ayat Quran. Sebab tajuk kita ayat-ayat yang berkaitan dengan hijrah ni. Kita boleh merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Baqarah ayat 218 yang mana Allah Ta'ala sebut Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksud dia apa? Maksud dia Allah Ta'ala kata Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dalam konteks hijrah, Allah nak sebut tentang hijrah ni, Allah sebut tentang orang Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Taala. Wal ladzina hajaru, dan yang berhijrah. Orang yang beriman, maknanya hijrah datang selepas iman. Kan? Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, kita tengok ayat ni. Kita cuba analisis ayat. Allah Ta'ala sebut Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang yang berhijrah. Saya dah sebut tadi bahawa dalam konteks ayat Quran, Allah sebut sesuatu perkara yang nak bagi kita faham bahawa orang yang berhijrah itu dia kena ada asas keimanan. Sebab itu Allah sebut iman dulu. Innal ladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman. Sebab itu kalau kita perasan tuan-tuan, ada beberapa peristiwa sebelum hijrah Nabi SAW yang dapat kita simpulkan bagaimana apa yang Nabi tekankan sebelum sahabat-sahabat berhijrah ialah 13 tahun Nabi fokus beriman, berakidah, beriman, berakidah. Mengajak para sahabat untuk benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala. Untuk mengenal Allah. Baik. Kata pula juga mereka sebut hijrah ni dah juga. Sebelum hijrah ni, apa yang berlaku? Soalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membuat satu tapisan nak melihat siapa yang benar-benar beriman yang sesuai untuk hijrah dan siapa yang tidak layak untuk hijrah. Soalan begitu. Orang yang betul-betul beriman yang layak hijrah ni. Baik, bagaimana tapisan itu dibuat? Tapisan dibuat ialah semasa Nabi di Isra' Mi'rajkan. Itu antaranya. Semasa Nabi di Isra' Mi'rajkan. Bila mana Nabi di Isra' Mi'rajkan, tuan-tuan, kita tahu itu satu peristiwa yang disebut dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra' ayat pertama. Baik. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Baik, Isra' Mi'raj ni. Nabi SAW ketika mana turun daripada Isra' Mi'raj, kan, Nabi dibawa sampai ke melepasi langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi sampaikan kepada masyarakat pada waktu itu cerita tentang apa yang Nabi hadapi, apa yang Nabi nampak. Nabi dibawa ke tempat sekian, mula-mula dia bawa ke Palestin, ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat pula sampai melepasi kita kata langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Di sinilah datangnya satu tapisan yang mana orang yang benar-benar beriman, yang layak kepada mereka untuk berhijrah ni orang beriman saja. Lalu orang beriman ni bila dengar saja apa yang Nabi bagi tahu, maka terima dengan mudah. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi ni
la yantiqu anil hawa. Nabi ni tak bercakap daripada hawa nafsu. Walakin Nabi bercakap ialah in huwa illa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hak Nabi bercakap ni sebenarnya semua datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut itu wahyu. Jadi orang beriman ni mereka yakin, maka terima. Ada setengah orang yang dia beriman juga peringkat awalnya, tapi mereka tak boleh terima. Maknanya mereka baru berjinak-jinak dengan Islam, tapi kekuatan akidah mereka belum lagi mantap. Sehingga kan ada di antara mereka yang reject terus, tolak. Dia kata mustahil, mana mungkin kan peristiwa yang pelik hijrah Nabi macam tu, ni Isra Mi'raj ni bukan takat pindah dekat-dekat tu, pergi sampai ke Palestin dalam masa satu malam, patah balik hari malam yang sama, benar pergi pula naik pula ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, lagi lah pelik kan. Yang pergi Palestin tu pelik dah. Mereka dengar Nabi cerita pergi Palestin tu, mereka tak boleh terima dah. Sebab apa? Sebab zaman itu nak pergi Palestin itu memerlukan masa berbulan-bulan, pergi dan balik. Tiba-tiba Nabi satu malam saja boleh Nabi pergi Palestin dan balik malam yang sama. Jadi maknanya itu satu benda kepelikan yang menyebabkan ada yang jiwa mereka tidak benar-benar beriman, maka tolak. Mereka tak terima. Jadi mereka tidak termasuk dalam golongan berhijrah lepas pada itu. Sebab mereka tak beriman. Sebab itu, kata para ulama, sebenarnya Allah dah tapis dah. Allah dah bagi penapisan dah. Siapa yang layak nak hijrah ni? Makna orang layak hijrah ni, orang yang beriman pada Allah. Sebab tu dalam konteks kita pada hari ni, tuan-tuan, bila kita renung ayat Quran ni, surah Al-Baqarah ayat 218 ni, kita sedari bahawa bila Allah sebut innal ladzina amanu wa hajaru wal ladzina hajaru, orang yang beriman dan orang hijrah, maknanya orang yang nak pergi hijrah itu, dia kekuatan hijrah itu dia akan peroleh apabila dia ada kekuatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Sebab itu kata para hukama, kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Maknanya beriman kepada Allah. Itu perkara yang pertama. Itu nombor satu lah. Sebelum apa-apa itu dulu. Sebelum kita bicara bab hijrah, maknanya keimanan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan itu merupakan satu kekuatan yang mesti ada pada setiap orang yang nak hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmat Allah Taala sekalian. Maka itu satu perkara yang perlu dipahami. Baik, iman. Iman. Iman ni apa? Iman ni i'tiqad di hati, iqrar di lidah, dan juga beramal dengan apa yang diperintahkan, rukun-rukun, perkara-perkara wajib yang diperintahkan. Baik. Mungkin ada yang tidak mute tu, kita minta mute sekejap lah sebab dia ada apa? Dengar suara-suara. Baik. Sekejap ni masa nak tanya soalan lagi boleh buka unmute lah. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Suara saya jelas ya? Ada masalah tak? Jelas ke tak jelas? Tolong bagi respon sekejap. Jelas ke tak? Jelas Ustaz. Jelas. Okey, jelas. Juga saya cakap seorang-seorang ni ada kadang-kadang dengan online ni kita tak perasan kita cakap seorang-seorang, rupanya tak jelas. Ada pernah sekali tu terputus. Jadi saya tak tahu saya duk cakap. Ingat cakap seorang lah sekali. Lagi ada yang telefon, Ustaz pergi mana? Lah, saya duk bercakap apa tak dengar kan? Tak dengar orang kata. Orang terputus line ke internet kadang-kadang. Itu. Baik. Jadi, tentang balik pada kita cerita tadi. Keimanan itu, kata para hukama, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kena punya Allah. Maknalah hidup kita ni, sebelum kita bicara bab hijrah, Allah sendiri tekankan soal keimanan kepada Allah. Keimanan itu satu perkara yang sangat-sangat penting. Bahkan ia merupakan ilmu tauhid, ilmu akidah itu ilmu yang paling asas pada kita untuk kita pelajari, untuk kita kenal Tuhan, kenal Allah. Bila kita kenal Tuhan, kita beriman pada Allah Ta'ala. Waktu tu bila kita bicarakan bab hijrah, sudah tentu kita tahu kita nak hijrah ke mana. Kan? Kita tahu sama ada hijrah kita itu ikhlas kepada Allah ataupun tidak. Kita tahu hijrah kita itu semata-mata nak cari redha Allah, maka nak hijrah ila Allah wa rasulih, ataupun hijrah kita itu kerana dunia. Sebab ada juga orang yang dia buat baik, dia bersedekah, dia berjihad, dia hijrah kepada sesuatu yang lebih baik, tetapi sebenarnya dia buat itu tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia buat itu semua untuk mendapat habuan dunia, untuk disanjung, untuk dipuji, untuk
mendapat kemuliaan di sisi manusia. Ini sebenarnya satu bentuk kerugian yang sangat-sangat nyata. Sebab dia akan rugi dia. Allah Ta'ala tak bagi pahala kat dia. Rugilah. Innamal a'malu binniyat, disebut tadi. Setiap amalan berdasarkan niat. Baik. Kita balik pada ayat surah Baqarah 218 ni. Allah sebut apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Orang yang beriman dan berhijrah. Hijrah kita sebut dah tadi, bincang panjang dah kan. Hijrah tu pindah tempat ke tempat ni. Tak kiralah pindah dalam bentuk fizikal ke, pindah sifat ke, pindah keadaan ke, pindah amalan ke, kan. Pindah contohnya dalam hadis Nabi kita al-muhajir man hajara ila ma Allahu anhu. Orang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu juga bentuk hijrah. Itu juga satu bentuk hijrah, iaitu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita balik pada ayat 218 surah Al-Baqarah. Allah sebut, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Mereka yang beriman, mereka yang berhijrah dan yang berjihad. Jihad dia apa pula? Jihad ni dia perkataan jahada. Jahada ni maksud apa? Bersungguh-sungguh. So jihad ni maksud dia bersungguh-sungguh. Maknanya pengorbanan. Jihad ni mesti ada pengorbanan. Itu kita sebut hijrah itu hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu membentuk perpaduan. Kan? Lagu hijrah tu kan? Hijrah itu pengorbanan. Jadi pengorbanan tu jihad sebenarnya. Pengorbanan tu adalah jihad. Dan tafsiran ulama terhadap jihad itu ialah apa? Jihad ialah al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbuhu Allah minal iman wal amal salih. Jihad itu ialah salah satu bentuk pengorbanan, usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, untuk mendapat rahman Allah. Macam mana cara dia? Dengan iman dan amal soleh. Usaha kita untuk kita memperteguhkan iman dan memperbanyakkan amal soleh. Dan wal ijtihad fi daf'i ma yubghiduhu Allah minal kufri wal nifaqi wal isyan, dan meninggalkan, berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan, untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Contohnya kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, ini semua Allah tak suka. Jadi maknanya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri, to avoid perkara-perkara sedemikian. Jadi usaha kita tu dipanggil jihad. Usaha kita bersungguh-sungguh tu dipanggil jihad. Dan jihad ni juga disebut dalam kitab Al-Jihad. Dia ada pelbagai kategori pula. Jihad ni biasanya kita sebut jihad ni medan perang kan, memperjuangkan agama, menegakkan Islam kan. Tapi jihad ni ada pelbagai kategori. Antaranya ialah yang pertama, jihad dari sudut jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jihad lawan hawa nafsu. Dalam hadis dhaif sebut ini merupakan jihad yang paling besar. Jihad lawan hawa nafsu. Maknanya nafsu yang bertempek dalam diri kita, kita nak melakukan penghijrahan, kita perlu jihad lah. Mengekang hawa nafsu, lawan hawa nafsu ni yang mengajak kepada keburukan semata-mata. Innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu ni hak mengajak kepada keburukan. Kita nak kena kita kata berjihad melawan perkara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad lawan syaitan. Macam mana maksud jihad lawan syaitan ni? Jihad lawan syaitan ni kata para ulama ialah dengan kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan ni dia tak dapat menguasai orang yang ikhlas pada Allah. Maknanya orang yang betul-betul hijrah kerana Allah ni, syaitan tak dapat nak kuasai. Dia tak nak menang. Tapi kalau orang yang hijrahnya bukan kerana Allah, mana dia tak ikhlas pada Allah, anytime syaitan boleh kuasai dia. Syaitan boleh jadikan dia orang yang akan ikut syaitan. Soalan begitu. Jadi maknanya di situ, keikhlasan itu cara yang terbaik. Mana keikhlasan kita pada Allah, cara untuk kita berjihad lawan syaitan. Itu kedua. Yang ketiga, jihadul kafirin. Jihad melawan musuh-musuh Islam di medan perang. Ini berlaku macam zaman Nabi SAW mempertahankan Islam.
Dan juga bila mana diserang oleh golongan musyrikin, wajib mempertahankan Islam dengan berjihad di medan perang sampailah syahid. Sampai syahid. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah jihadul munafiqin. Jihadul munafiqin ni jihad melawan munafik. Ada cara dia pula. Sebab munafik tu bagaimana? Munafik ni ialah orang yang berpura-pura sebagai Islam. Dia menzahirkan dia ni Islam, dia ni bagus, dia ni macam lah. Tetapi hakikatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batin dia tak beriman pun. Itu orang yang munafik. Sebab itu kata para ulama, jihad melawan orang munafik ialah dengan kita buat apa jihad orang munafik ni? Iaitu dengan kita tidak melantik golongan munafik sebagai pemimpin. Kita bukan tahu munafik macam munafik ni dia menzahirkan Islam. Kita ingat dia Islam lah. Tapi hakikat dia kufur. Kita bukan tahu. Macam mana kita nak lantik tak lantik dia pemimpin? Baik. Kita tak tahu hakikat sebenar seseorang munafik ataupun tidak. Tetapi kita boleh kenal dari sudut munafik amali. Munafik amali ni maknanya amalan dia munafik. Amalan dia tiru orang munafik. Apa dia? Iza kata Nabi SAW, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu antaranya 3. Iza haddatha kazaba, bila bercakap bohong. Kita jumpa. Ada tak pemimpin bercakap bohong ni tuan? Cakap bohong, keluar mulut bohong, mana bohong. Ini ada ciri-ciri munafik. Dan jihad lawan munafik ialah dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Itu satu panduan atau tip yang diberi kaedah dalam hukum syarak. Iaitu jihad untuk melawan munafikin ialah dengan tidak melantik mereka sebagai pemimpin. Jadi kita tak tahu orang munafik sebenar ke, yang hakiki ke ataupun amali ke. Jadi yang kita boleh nilai adalah soal amalannya, walaupun orang itu Islam sebenarnya, orang Islam. Tapi perangai dia perangai munafik. Bila perangai munafik, maka di situ merupakan satu tip dan kaedah untuk kita berjihad dengan mereka dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Jihad. Jadi kita sebut tadi, bagaimana apakah ciri dia? Disebut oleh Nabi, iza haddatha kadzaba, bila bercakap bohong. Jadi mereka yang asyik berbohong, maka mereka telah melaksanakan ataupun mereka telah mengikut jejak langkah golongan munafik yang bercakap bohong. Maka mereka jihad dengan mereka dengan tidak melantik mereka jadi pemimpin. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Bila mereka berjanji mungkir. Tak pernah nak tepati janji. Janji A tak bagi, janji B tak bagi. Janjilah apa pun. Kalau dulu istilah dia panggil apa? Janji dicapati zaman dululah. Janji dicapati. Lah ni janji dia apa tak tahulah. Istilah digunakan. Apapun kalau istilah bahasa Melayu ni, kalau peribahasa Melayu ni, dia kata bagai menanam tebu di bibir mulut. Orang kata manis mulut. Bagai menanam tebu di bibir mulut. Nak tanam tebu sungguh ke? Ini kata-kata kiasan lah peribahasa. Tanam tebu di mulut, mana tebu tu manis. Duduk di mulut kita manis tu. Maknanya cakap manis, bohong semua. Mungkir janji yang nu, janji yang ni. Janji bulan bintang. Janji macam-macam tapi apa pun tak buat. Maka ini juga merupakan ciri-ciri munafik yang jihad melawan mereka dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Yang ketiga kata Nabi, iza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat. Ni orang khianat kepada tanggungjawab yang diberikan, terlibat dengan rasuah lah, tidak jujur, tidak amanah. Kan? Dia tidak ada sifat al-amin yang amanah, yang jujur, yang bertanggungjawab. Tidak. Dia nak tengok perut dia ya. Dia nak isi perut dia dengan adanya kronisme, nepotisme dan pelbagai lagi perkara-perkara yang berlaku. Jadi itu ciri-ciri munafik yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Maka dengan sebab itu kita ada cara untuk berjihad melawan golongan munafik dengan tidak melantik mereka menjadi pemimpin. Sebab akan rosaklah orang yang dipimpin dengan pimpinan tersebut. Yang kelimanya, jihadul zalimin wal fasiqin. Jihad melawan golongan zalim dengan golongan fasik. Siapa golongan zalim, golongan fasik ni? Golongan zalim dan fasik ini ialah mereka yang melakukan dosa besar. Kan? Zalim. Orang tak sembahyang pun zalim sebenarnya. Kan? Jadi maknanya apatah lagi perkara-perkara lain. Jadi
jihad melawan golongan zalim dan fasik ini ialah dengan satu kaedah yang disebut dalam Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jihad kepada mereka dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak kepada kebaikan, kita cegah kemungkaran. Dan di sinilah perlu kepada kekuatan jihad sebenarnya. Usaha kita yang berterusan. Maknanya pengorbanan kita yang dilakukan. Bagaimana fi sabilillah yang Quran sebut. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Itulah kita niat kepada Allah Taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimah Allah, untuk memastikan bahawa Islam itu tertegak. Ulaika yarjuna rahmatallah, kata Allah, mereka itulah yang berjihad jalan Allah, yang beriman, yang berhijrah jalan Allah Taala. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah sebenarnya golongan yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan juga Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana golongan yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu mereka akan dapat apa? Akan dapat pengampunan daripada Allah. Bila Allah bagi pengampunan, maknanya syurga lah. Syurga. Tuan-tuan, ada ayat lain dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ni surah yang ke-16. Ayat yang ke-110. Allah Ta'ala sebut, summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya ni? Sesungguhnya inna rabbaka, Tuhan kamu, bagi mereka yang berhijrah setelah mereka itu mendapat ujian-ujian, fitnah-fitnah, ujian dan cabaran yang besar, kemudian mereka berjihad, mereka usaha sungguh-sungguh dan mereka bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini sekali lagi Allah Taala sebut tentang bagaimana sifat pengampunnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada golongan yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Taala dan bersabar. Dan dalam ayat ni kata para ulama, Allah Taala menyatakan kepada golongan mustad'afin di Makkah. Yang mana golongan mustad'afin ni, golongan lemah ni, golongan marhain lah kita sebut. Mereka itu diseksa oleh golongan musyrikin. Diseksa. Ada yang macam-macam lah seksa yang kita baca lah kita sirah. Yang letak batu atas belakang lah, diheret tengah panas lah, diikat di tiang, dijemur, macam-macam lah. Kan? Jadi tambah-tambah kalau mengucap dua kalimah syahadah tu, dia pegang sungguh, dia seksa sampailah kembali jadi murtad. Begitulah keadaan mereka. Sehingga kan macam kisah Ammar bin Yasir kan, sehingga dia pun tak tahan seksa, dia mengaku di lidah dia. Dia tak terima Nabi Muhammad, mana tak terima, tapi hati dia tetap beriman kepada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan diri, maka Allah benarkan. Dia terpaksa sebut nak mengikut kehendak musyrikin itu di mulutnya saja, tapi bukan di hatinya. Wa qulubuhum mutmainnah bil iman. Hati mereka tetap tenang dengan keimanan. Maka itu masih lagi diberikan kebenaran. Lalu bila mana mereka mendapat penyiksaan dan sebagainya, bagi orang betul-betul beriman ni kan, satu ketika Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat rahmat kepada hamba-hambanya, Allah nak supaya golongan yang dapat seksaan itu terselamat. Mereka tak akan diseksa lagi. Dengan apa? Dengan perintah untuk berhijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Kemudian berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan bersabar di atas segala jerit, payah, susah payah, kena bersabar. Segala mihnah, cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mereka bertaubat kepada Allah, maka kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi pengampunan. Jadi
tuan-tuan, apakah sesuatu yang lebih besar daripada pengampunan di sisi Allah Ta'ala? Sudah tentulah pengampunan itu satu nikmat yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila mana Allah bagi pengampunan, syurgalah bagi kita, itulah. Sebab itu ketika mana Nabi ajar satu doa kepada Aisyah, Nabi ajar satu doa yang berkaitan dengan memohon keampunan, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf. Kau suka kepada pengampunan dan kemaafan. Maafkanlah, ampunkan aku ya Allah. Jadi maknanya di situ Nabi ajar Aisyah doa tersebut. Nak bagi tahu pada kita bahawa itulah sesuatu yang apa dia? Tak dengar. Okey. Tuan-tuan mungkin tersilap begitu kan? Okey. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, antaranya lain. Ayat tentang hijrah ni banyak. Saya beri contoh beberapa contoh. Antaranya surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29 dalam Al-Quran. Ayat yang ke-26. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-26. Allah Ta'ala sebut, فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي Innahu huwal azizul hakim. Baik. Jadi Nabi Lut alaihi salam dia menerima apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dia juga mengikut agama Nabi Ibrahim, iaitu agama tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Lut alaihi salam beriman, Nabi Lut ada tugas dia tersendirilah. Nabi Ibrahim pun ada tugas dia. Disebut dalam kitab tafsir bahawa Nabi Ibrahim kata, inni waqala inni muhajir ila rabbi. Dia kata, aku nak hijrah kepada Tuhanku. Maksud dia apa? Aku dah tinggal tempat kaum aku ni, kampung aku ni. Dan aku nak pergi ke mana? Kepada mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu aku nak pergi ke tempat ke Syam. Waktu itu Nabi Ibrahim berada di Iraq. Kita tahu ketika mana berada di Iraq, kerajaan waktu itu kerajaan Namrud. Namrud ni memang sangat-sangat luar biasa lah jahatnya. Dia sampai Firaun juga lah Namrud ni. Jadi bila mana Nabi Ibrahim cuba dakwah pada mereka, maksud bapa Nabi Ibrahim sendiri yang nama dia Azar, dakwah pada mereka, bagi mereka berfikir, ajak berfikir. Hingga satu ketika itu ada satu pesta keramaian, maka Nabi Ibrahim tak pergi, dia mengadu segi perut. Dan dia helah. Sebab dia nak, dalam dakwah ni kadang-kadang kita menggunakan juga akal. Macam mana nak bagi kesedaran. Kalau tak nak terima juga, wahyu tak nak terima, akal tak terima, memang lewat Allah lah, kan? Begitu. Jadi ketika mana mereka keluar ke satu upacara keagamaan, pesta dan seumpamanya, yang mana Nabi Ibrahim tak ikut, dia pun pergi ke tempat penyembahan berhala mereka yang banyak tu. Dia ada besar kecil lah, besar daripada besar berhala dengan mata juga dan sebagainya kan. Jadi Nabi Ibrahim buat apa? Dia pergi pukul, dia pergi hentak semua berhala-berhala kecil ni. Dia hentak, dimusnahkan. Lain kali dia gantung kapak di tengkok berhala yang besar. Itu idea ni, gantung kapak. Lepas tu bila kaum dia balik, bertanya, tengok dia heran. Kita kata, berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka semua rosak. Tengah besar je. Mereka pun tak puas hati lah, siapa punya kerja ni. Yang ada Ibrahim je, yang tak ikut kita. Halil semua ikut. Ibrahim je duduk sini, dia kot. Panggilan Nabi Ibrahim AS. Bila panggil Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Ibrahim ni kata, siapa hamba tuduh aku? Hamba tengok kapak duduk kat siapa? Nak bagi mereka berfikir sebenarnya. Hamba tengok kapak duduk kat siapa? Kapak duduk kat berhala yang besar tu, dia lah kot yang pukul semua ni, hancur ni. Dia kata, mana mungkin, mustahil dia batu, dia tak boleh buat apa pun. Ini satu poin yang penting tuan-tuan. Kalau kamu tahu dia tu batu, tak boleh buat apa-apa, sebab apa kamu beriman pada dia? Apa kamu minta tolong dia? Ini persoalannya. Apa syirik pada Allah dan minta pada berhala ni? Kamu pun tahu dia batu. Batu ni manusia yang buat. Kan? Tiba-tiba nak minta pula ke dia pasal apa?
Apa cerita ni? Kerana itu cara uslub dakwah Nabi Ibrahim untuk mereka berfikir. Tapi manusia ni kadang-kadang mereka ambil pemikiran mereka lempar jauh-jauh. Mereka tak nak terima. Mereka tak terima. Sebaliknya apa? Sebaliknya Nabi Ibrahim lah yang dibakari di hidup, tuan-tuan. Namrud bakar Nabi Ibrahim. Bakar. Allah Ta'ala kata, Qulna yakuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Iaitu Allah berfirman kepada api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi, walaupun Ibrahim dibakarlah api, dalam keadaan yang marak menyala, kalau ikutnya rentung lah, tinggal kita kata arang, tinggal abu je lah kalau ikutnya. Tinggal abu je. Tapi tidak. Allah Ta'ala perintah kepada api yang sifatnya membakar, tapi membakarnya api itu dengan izin Allah Ta'ala. Bila Allah tak izinkan, dia tak bakar. Bukan dekat tu. Sejuk pula. Dan selamat pula. So Nabi Ibrahim walaupun duduk dalam panas, duduk dalam api yang besar, dia tak rasa macam kita kata macam duduk lekor, sejuk, nyaman, tenang. Macam tu je dia rasa. Jadi, selepas pada tu tuan-tuan nampak kaum dia tak boleh terima dah, maka Nabi Ibrahim pun berhijrah. Hijrah. Jadi hijrah ni kalau kita lihat, bukan zaman Nabi SAW saja. Ya, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi Ibrahim juga berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah daripada Baghdad, daripada Iraq ke mana? Ke Syam. Ke Syam, ke Palestin. Nabi Lut hijrah ke mana? Daripada Iraq ke kampung Sadum di Jordan. Tapi akhirnya apa yang berlaku kita tahulah. Kaum Nabi Lut tak nak terima. Mereka terlibat dengan LGBT. Hari ini kita pun heran, macam mana orang boleh sanjung LGBT ni? Kan? LGBT ni jelas-jelas bercanggah, bukan sekadar bercanggah dengan agama, tapi bercanggah dengan norma-norma kehidupan manusia. Dan, tapi manusia pada hari ini begitu biadab. Bukan sekadar dia tu terlibat secara langsung dengan LGBT, dia menganjurkan pula, dia berbangga pula dengan LGBT itu, kononnya hak asasi manusia dan pelbagai lagi. Ini satu perkara yang perlu kita ambil berat, terutama di akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan orang yang berhijrah juga, kalau kita lihat, Allah Ta'ala memberi kebaikan yang banyak kepada dia. Contoh dalam surah Al-Ankabut juga, ayat 56, kata Allah, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Allah Ta'ala kata, wahai hamba aku yang beriman, dan bumi aku luas. Maknanya orang hijrah ni luas, Allah bagi luas. Kalaulah orang itu, orang beriman itu, berada dalam keadaan kesempitan, susah nak buat ibadat pada Allah, susah nak menzahirkan keimanan, susah nak melaksanakan pengabdian hanya kepada Allah Ta'ala, maka berhijrahlah ke dunia ni, ke bumi Allah yang sangat luas. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Inna ardi wasi'ah. Bumi aku, tempat yang aku sediakan luas. Kena hijrah. Dalam konteks yang tertentu yang kita tak dapat melaksanakan ketaatan pada Allah, kena hijrah. Dan niat, ikhlaskan niat kepada Allah. Allah Ta'ala sebut, fa iyaya fa'budun, hanya kepada aku kamu menyembah, maknanya ikhlas sungguh sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kita akan selamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Seterusnya kita lihat lagi antara ayat hijrah juga, sebelum saya nak buka pada persoalan ni. Sebentar lagi saya akan buka pada persoalan. Dalam surah Al-Anfal, surah Anfal, surah yang ke-8 dalam Quran, ayat yang ke-72, Allah Ta'ala sebut, Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Jadi maknanya apa? Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasul, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah, dan mereka pun berhijrah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala,
ataupun ke tempat yang memungkinkan mereka untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan mereka juga berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan mengeluarkan harta. Bahkan jihad mereka melibatkan bukan sekadar harta, bahkan nyawa mereka. Dan begitu juga golongan-golongan Ansar yang menerima golongan Muhajirin di rumah-rumah mereka, yang juga menawarkan harta-harta kepada mereka, yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka golongan Muhajirin dan Ansar itu merupakan golongan yang saling kait mengait di antara satu sama lain, yang mereka itu dipersedarakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini nak menceritakan tentang bagaimana orang yang berhijrah itu, yang mana mereka itu sudah tentu akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, ayat 74, Allah tersebut, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Orang yang berhijrah pada Allah ni, orang beriman pada Allah dan Rasul, orang yang sanggup tinggalkan negara atau tinggalkan apa-apa semata-mata nak berpindah atau nak hijrah ke arah Islam, hijrah ke arah Islam, sanggup korban macam orang mu'alaf contoh begitu. Hijrah mereka sangat dahsyat tuan-tuan. Mereka terpaksa berkorban segala-galanya semata-mata nak hijrah ke arah Islam. Jadi golongan seumpama ini yang berhijrah untuk berjihad nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berhijrah berjihad untuk menegakkan kalimah Allah, yang memberi pertolongan kepada saudara-saudara yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. Dan di sini Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang yang sebenar-benar orang beriman. Orang macam ni yang ikhlas sungguh pada Allah Ta'ala ni, mereka ni orang beriman, lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka adalah pengampunan dan rezeki yang luas di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat dengan syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu antara perkara-perkara yang kita lihat tentang konsep ataupun sesuatu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkaitan dengan hijrah. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan, banyak. Antaranya yang disebut dalam surah An-Nisa, contohnya ayat 100. Kan? Surah An-Nisa ayat 100 Allah Ta'ala sebut, "May yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'." Dan "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Kita boleh rujuk kepada surah An-Nisa ayat 100. Itu surah yang keempat dalam Quran. Ayat yang 100, Allah Ta'ala menyatakan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a, mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak yang Allah Ta'ala bagi. Orang nak hijrah ni, Allah sediakan bumi yang luas nak hijrah. Dan rezeki juga Allah Ta'ala akan sediakan, Allah akan bagi rezeki yang banyak. Dan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut, mereka yang keluar berhijrah, maknanya mereka yang keluar daripada rumah dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasul, tak kisahlah dengan tujuan apa, keluar nak pergi belajar untuk ilmu juga, dalam bentuk keluar juga tu kerana Allah Ta'ala. Mereka yang keluar dari rumah untuk melakukan perkara-perkara yang baik, maksud termasuklah hijrah juga, hijrah ke arah yang baik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengadakan program-program ke arah kebaikan dan pelbagai lagi. Jadi mereka yang yakhruj min baitihi muhajiran ila wa rasulih, mereka yang keluar daripada rumah, mereka yang keluar daripada rumah dan tujuan berhijrah kerana Allah dan Rasul, untuk buat something kerana Allah dan Rasul, meningkatkan syariat Allah Ta'ala dan sebagainya. Summa yudrikul maut, kemudian mereka dijemput kematian. Maknanya mereka nak pergi tempat, contohnya kita kata mereka nak hijrah ke tempat yang ada kebaikan, nanti ke majlis ilmu. Tiba-tiba tak dah sampai, mereka itu dijemput kematian. Mereka maut ambil nyawa mereka. Sebagaimana faqad waqa'a ajru Allah wa kana Allahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya mereka tetap dapat pahala di sisi Allah. Walaupun mereka tak sampai lagi di tempat itu, tak sampai lagi, tapi mereka mati dulu, maka mendapat pahala yang tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Maha mengetahui bahawa mereka ini kalau tak mati, mereka akan berhijrah
mereka akan mengemblingkan tenaga berjihad, tapi buat macam mana ajal mereka itu sementara. Dan ajal mereka itu sampai ajal ni tak berganjak satu saat sekalipun, satu detik sekalipun. Maka itu satu perkara yang perlu dipahami dengan jelas. Maka walaupun begitu, mereka mati tengah jalan lah dalam konteks hijrah ni. Baru ni ada satu kes ni, dia berhijrah mengucap kalimah syahadah daripada bukan Islam. Dia berhijrah waktu tengah malam. Maknanya dia ajar dia mengucap, dia pun mau terima dengan penuh kewarasan. Di hospital ni dia pun mengucap kalimah syahadah, dia beriman pada Allah. Esok subuh dia meninggal. Jadi maknanya dia tak sangka kematian itu datang secara tiba-tiba. Dia baru hijrah ni, maknanya Allah akan bagi pahala kepada dia secara berterusan. Kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi, maha penyayang. Baik, tuan-tuan banyak lagi kita nak bincangkan tapi masa tak mengizinkan sebab saya nak buka ruang pada soalan. Kita ada 10 minit lagi untuk soal jawab. Sebab kita akan menutup ke 12. Jadi, apa pun saya buka dulu soal jawab, dipersilakan. Sesiapa yang nak bertanya, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun luar tajuk, dibenarkan, dipersilakan. Boleh bertanya. Ya, silakan. Ada soalan ada ya? Ada tuan-tuan? Anda masih ada bersama saya? Atau bagaimana? Ada. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khatijah ya dari Jalan Puchong. Ya. Saya cuma nak lebih memahami yang ayat Quran tadi tu. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah. Saya tak adalah nak faham yang jauh-jauh, cuma saya nak faham contoh macam orang yang nak pakai tudung ni Ustaz. Orang yang pakai tudung tu dia kena berilmu dulu, maksudnya dia kena tanya kenapa dia kena pakai tudung, suruhan dari siapa, maknanya dia mengkaji dulu Ustaz. Bila dia dah mengkaji baru dia pakai dengan ikhlas dan insya-Allah lah seperti yang dituntut oleh Islam. Jadi kalau yang pakai ni saja ikut-ikut dan ikut fashion ke apa, itu yang tak berapa, yang tak ikhlas ke? Macam tu ke Ustaz? Yang saya faham tu je. Yang saya fahamlah mudah. Baik, terima kasih kepada persoalan. Orang yang berhijrah, maknanya dalam konteks tadi sebut pakai tudung lah. Pertama, nak hijrah itu dia perlu pada iman. Sebab kita hijrah ni atas dasar iman ataupun hijrah kerana ikut-ikutan, dia berbeza. Kalau hijrah ikut orang pakai-pakai, kita pun pakai. Kita tak tahu apa pun, kita tak ada niat pun nak buat kerana Allah pun, maka dia tak dapat apalah. Dia tak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Walaupun perbuatan zahirnya baiklah. Memanglah kita sokonglah perbuatan yang baik itu. Tetapi dia kena berusaha sedaya upaya untuk dia tahu apa tujuan dia pakai tudung. Apa tujuannya. Supaya datang keikhlasan dalam diri dia. Tetapi ada juga orang kata, aku ni tak ikhlas, jadi aku tak payah pakai lagi lah. Nanti aku tunggu ikhlas dulu baru pakai. Ini salah. Konsep ni salah. Sebab dalam melakukan hijrah ni, bila once kita tahu saja yang kita buat salah, kita wajib untuk bertukar serta-merta kepada kebaikan. Walaupun kita belum tahu hikmahnya lagi. Hikmah kita cari lepas tu. Kita buat dulu. Contohnya, bab tudung ni saya rasa semua orang tahu ianya wajib. Tak ada orang tak tahu di Malaysia ni. Kan? Semua tahu. Sebab kita bukan duduk di negara yang orang tak kenal Islam. Negara orang Islam. Jadi kita tahu. Setiap orang tahu. Ni tudung ni wajib. Kan? Jadi maknanya, bila mana kita tahu kewajipan itu, first kita kena pakai dulu. Aku tak ikhlas lagi, tak apa. Kita akan cuba ikhlas lepas pada itu. Mendidik jiwa diri supaya kita buat satu kerana Allah untuk mendapat pahala. Lagi mana kita tak ikhlas, kita hanya melaksanakan tanggungjawab tapi tak dapat pahala sebab tidak ikhlas. Tetapi dalam masa sama kita sebut tadi, jangan jadi orang yang dia kata aku tak nak buat, tunggu ikhlas. Tak nak buat, tunggu ikhlas. Lah kali ingat ikhlas tak datang, dan mati dulu. Apa pun tak boleh buat. Sebab itu kita kena buat dulu. Berdasarkan kepada iman. Dengan iman tu, bila mana kita tahu Allah perintah buat, kita buatlah. Allah Ta'ala suruh kita buat tu dengan iman. Dan iman tu pula mesti berpaksikan kepada ilmu. Iman tak boleh duduk sendiri dia tanpa ilmu, tak boleh. Jadi mana itu saling kait mengait di antara satu sama lain. Maka dengan sebab itu kita doa banyak-banyaklah bagi orang yang terbuka hati, dapat hidayah Allah Ta'ala.
Dia sudah sedar kesilapan dia pun melaksanakan tanggungjawab itu dengan istiqamah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz, insya-Allah. Baik, faham. Ada soalan? Kalau tak ada. Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nampaknya tak ada soalan. Maka sekadar itulah perbincangan kita pada kali ini, pada program dianjurkan oleh Saqafah Center ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kebaikan dan kita dapat istiqamah insya-Allah untuk kita meneruskan dari semasa ke kita kata program-program kita. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan kita terus berhijrah ke arah kebaikan yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu tuan-tuan, apa yang baik datang daripada Allah. Salah silap saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.